Assalamualaikum dan salam syurga sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 25 November 2021 bersama saya Al-Fairiz Jumurin. Tumpuan berita, pilihan raya negeri ke-12 PRN 12 Sarawak akan memberi kemenangan kepada rakyat untuk menentukan kerajaan yang baik bagi mentadbir dan mengurus negeri ini. Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata, rakyat mempunyai kuasa dalam menentukan kerajaan yang akan meneruskan agenda pembangunan selepas PRN 12 Sarawak. Sehubungan itu, jelasnya beliau memerlukan mandat semula daripada rakyat bagi memastikan kerajaan Sarawak di bawah gabungan Parti Sarawak GPS dapat meneruskan pelaksanaan pembangunan yang lebih holistik dan inklusif kepada semua rakyat termasuk di kawasan pedalaman. Dalam era baru tu, dalam era kita beri masa depan yang cerah, insya-Allah Sarawak akan lebih maju daripada apa yang ada pada hari ini di bawah pimpinan yang prihatin. InsyaAllah GPS akan menjadi kerajaan yang prihatin selama ini dan seterusnya prihatin di masa yang akan datang. Kalau yang baik daripada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah itu kelemahan saya. Memang ada manusia yang perfect. Mungkin ada lemah sikit-sikit, tapi bukanlah lemah itu boleh meruntuhkan kita semua. Jadi inilah nak kongsi saya dengan kita. Jadi hari pun dah lewat juga pukul 10. Saya minta maaf, tapi biarlah kita berdoa moga-moga pilihan raya yang akan berlangsung pada 18 hari bulan 12 akan memberikan kemenangan kepada rakyat Sarawak untuk menentukan kerajaan yang baik, mentadbir dan mengurus Sarawak. InsyaAllah kita doakan bersama. Beliau berkata demikian semasa majlis makan malam pemimpin bersama rakyat di Miri pada malam Rabu. Dalam pada itu, beliau yang juga pengerusi GPS menegaskan akan terus memperjuangkan dan mempertahankan hak-hak Sarawak dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63 sekiranya terus diberi mandat semula sebagai Ketua Menteri. Malah katanya beliau mempunyai perancangan dalam membawa pembangunan ekonomi yang mampan dan perkhidmatan holistik kepada rakyat. InsyaAllah dalam masa beberapa tahun akan datang lagi tambah rezeki Sarawak. Ada idea saya, kelak saya mana. 3 tahun saya dah laksanakan, ada lagi nak saya laksanakan yang akan menguatkan kedudukan negeri Sarawak. Bukan saja dari kewangannya, tapi dari sudut memberi perkhidmatan kepada anak kita masa depan. Sebab dia adalah digital ekonomi. Jadi tuan-tuan dan kakak sekalian, inilah apa yang telah kita laksanakan. MA63 kita perjuangkan hak Undang-Undang Umum Oil Mining Ordinance telah diiktirafkan oleh Kerajaan Pusat melalui Petronas. Sementara itu, ketika ditemui media, beliau membayangkan 5 penyandang ahli Dewan Undangan Negeri Adun di Bahagian Miri akan dipertimbangkan untuk kekal bertanding dalam PRN 12 akan datang. Dedah beliau, 5 penyandang tersebut ialah Datuk Sri Lee Kim Shin, Dun Senadin, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, Dun Piasau, Datuk Rozi Yunus, Dun Bekenu, Ripin Lamat, Dun Lambe dan Datuk Dr. Penguang Manggil, Dun Marudi. Ya, kita kata tim kita dah bagus di sini. Agak di kawasan itu Amir, Menteri Bekenu, Nadine, Piasau, juga prestasi mereka dan kita tambahkan mereka kita timbangkan. Jelas beliau lagi, kelima-lima mereka telah melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang cemerlang sepanjang berkhidmat sebagai wakil rakyat di kawasan masing-masing. Untuk rekod, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah menetapkan tarikh mengundi bagi PRN 12 Sarawak adalah pada 18 Disember 2021. Manakala penamaan calon pada 6 Disember dan undi awal pada 14 Disember 2021. Berita seterusnya, setiap komuniti di rumah panjang dan kampung perlu mempunyai kemahiran memadam api dan peralatan pemadam kebakaran yang sesuai. Menteri Utiliti Sarawak Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utom berkata ini penting bagi memastikan punca kebakaran awal dapat ditangani sebelum kehadiran bomba.
Untuk memastikan pencegahan kebakaran ini dapat diadakan, setiap rumah panjang dan rumah-rumah kampung perlu mempunyai peralatan pemadam api. Baru-baru ini saya merawat satu rumah panjang. Dia rumah sebab setiap itu dia ada pemadam api. So sebelum kebakaran terjadi, orang dalam desa itu sudah training dalam keadaan dia dapat memadamkan api. Kalau tidak, the whole of rumah kayu terbakar dalam masa kurang dari setengah. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian penutupan program Bomba Komuniti dan Skuad Urus Risiko Isi Rumah Suri di Dewan Masyarakat Sepupok Nia pada Isnin. Dalam pada itu, Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak Datuk Khairuddin Rahman Elias Husaini memberitahu kebakaran boleh dikawal apabila setiap anggota masyarakat mempunyai pengetahuan dengan memadam kebakaran dalam tempoh 5 minit pertama. Ujarnya dalam tempoh masa tersebut punca kebakaran boleh dipadam dengan kemudahan pemadam api yang memenuhi standard. Apa yang kita selalu, di mana selalu bomba komuniti dan juga suri yang penting. Program yang dilaksanakan kejabatan dalam memastikan masyarakat kita terutama masyarakat penduduk Lombana jauh berdekatan dengan Lombana boleh bertindak pada 5 minit pertama dengan bijaksana. Pada majlis itu, seramai 55 orang peserta yang telah mengambil bahagian yang terdiri daripada 9 buah rumah panjang meliputi 3 kawasan Dewan Undangan Negeri Dun iaitu Dun Samalaju, Dun Kemenah dan Dun Berkenu. Manakala bagi peserta celik suri seramai 45 orang peserta melibatkan kaum ibu dan wanita daripada 6 buah rumah panjang di 3 Dun berkenaan. Berita diteruskan dengan jentera Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Dun Tanjung Datuk kini bersiap sedia hadapi pilihan raya negeri ke-12 PRN12 Sarawak. Ketua Wanita PBB Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah telah melancarkan jentera wanita Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Cawangan Tanjung Datuk pada Isnin. Selain itu, beliau turut melancarkan kenderaan Biro Penerangan Pemuda dan Wanita PBB Dun Tanjung Datuk yang dilengkapi dengan alatan pembesar suara dan televisyen bagi tujuan kempen PRN12 Sarawak. Pada PRN12 Sarawak kali ini, kempen memperkenalkan calon dan polisi serta dasar parti menggunakan platform media sosial dan digital. Untuk itu, parti PBB perlu mendapatkan permit daripada polis tertakluk kepada permit yang diluluskan pihak berkuasa. Pelancaran jentera wanita PBB Dun Tanjung Datuk itu adalah untuk mempertahankan Dun Tanjung Datuk di bawah gabungan Parti Sarawak GPS dan menyemarakkan kempen PRN12 Sarawak. Beralih mengenai laporan harian COVID-19, Sarawak mencatat sebanyak 192 kes positif baru pada Isnin melibatkan 27 daerah lalu menjadikan jumlah kumulatif kepada 249,914. Menurut Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti berikut. Daripada jumlah itu, 185 kes merupakan kategori 1 dan 2, manakala 7 kes dalam kategori 3, 4 dan 5. Turut dimaklumkan terdapat 2 kes kematian akibat COVID-19 yang direkodkan dari 20 hingga 22 November 2021. Dalam pada itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS mengambil maklum tentang rungutan orang ramai mengenai tarikh temu janji bagi dos penggalak yang lambat diterima melalui MySejahtera dan telah menyebabkan mereka terlepas tarikh temu janji tersebut. Oleh itu, JPBN Sarawak memaklumkan bahawa tarikh temu janji baru akan diberi mengikut kekosongan slot yang ada seawal hari mereka menghubungi Pusat Pemberian Vaksin PPV yang telah ditetapkan. Pemberian dos penggalak di klinik swasta dan hospital swasta adalah secara percuma. Berita mengenai sidang rakyat Kementerian Belia dan Sukan KBS menerusi Jabatan Belia dan Sukan Negara JBSN komited memperkasakan pembangunan sukan untuk semua termasuk dalam kalangan komuniti luar bandar. Menurut Ahli Parlimen Hulu Rajang Datuk Wilson Ugak Kumbong di Dewan Rakyat pada Selasa, rancangan khas untuk komuniti luar bandar masih diteruskan menerusi pelaksanaan program khusus yang disediakan seperti program MyFit at Luar Bandar. Jelasnya pihak kementerian mengambil inisiatif untuk meneruskan pelaksanaan program norma baharu secara dalam talian seperti KBS Fit and Active dan MyFit at Home.
KBS Time to Feed yang boleh disertai segenap lapisan masyarakat termasuklah mereka yang berada di pedalaman Sarawak. Katanya lagi pelaksanaan seterusnya bagi program sukan luar bandar terbaru dijadualkan berlangsung di Sekolah Kebangsaan SK Bagian Tatau Bintulu pada 4 Disember 2021 yang dianjurkan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak bersama Persatuan Belia dan Sukan Negeri mengikut penguatkuasaan prosedur operasi standard SOP semasa. Sementara itu, bagi menjawab soalan perancangan pembangunan sukan untuk masyarakat luar bandar khusus di negeri Sarawak dan juga pembaik pulihan trek larian di Stadium Mini Sungai Asap Belaga Bagan Kapit, beliau memaklumkan KBS belum menerima permohonan rasmi berkenaan perkara tersebut dan ahli Dewan boleh mengemukakan permohonan rasmi bersama skop projek untuk pertimbangan selanjutnya di peringkat kementerian. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfairez Jumurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Sentiasa patuhi SOP yang telah ditetapkan kerajaan. Kita jaga Sarawak, into Sarawak. Salam UKAS.